Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Asal tidur ya? Sekejap ya, kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Sekarang ni baru 38. We are expecting 60 orang kan? Semua student daripada dua kumpulan 29 campur 29, 58, almost 60. Semua dah makan? Semua sempat tak makan? Doktor. Semua dah makan ya? Siapa yang tak sempat makan tu no worry, boleh makan sambil ni kan? Sebab you all pun tak tunjuk muka masing-masing kan? Right. So, Encing Ye dah sada. Syamiza. Siapa lagi? So, kita ada 46 sekarang. Kenapa semua tak nak tunjuk muka masing-masing ni? Malas bersiap doktor. Ha? Malas nak pakai tudung. Malah nak pakai tudung. Okay. Sebelum kita start kelas, saya nak ucapkan selamat hari raya pada semua. Sebelum ni you all dengar daripada recorded lecture je kan? Right. Suara saya okey ya? Okey doktor. Okey. Kalau ada gangguan, bagi tahulah. Sebab internet rumah saya pun tak berapa okey. So, apa kita akan buat hari ni? Kita akan try Okey doktor. Kita akan try rungkaikan anything yang you all, kalau ada benda nak tanya daripada recorded lecture sebelum ni. Kalau ada benda nak macam masih tak faham ke, mungkin message yang saya sampaikan dekat recorded lecture tu saya cakap seorang-seorang kan, short sendiri. Right? So if let's say anything you would like to ask, boleh tanya masa ni lah. Jangan simpan sebab we don't know whether we will see again or not before final exam. So ada apa-apa nak tanya tentang yang kuliah selama ni yang kita dah buat online? Setakat ni kita baru aja cover bug solid storage. Yang saya cakap banyak sangat lecture tu, yang tu bug solids. So bug solids tu basically kalau dalam bahasa Malaysia kita cakap benda-benda yang powder, serbuk, partikel, anything yang dia granulated pun ada under that as well. Macam fiber grain, macam beras, itu pun under bulk solids. So kita pun cover tu, dan untuk makluman you, I think for plan design setakat ni ini kali pertama lah yang ada contents pasal bulk solids. Sebelum ni macam biasanya lecturer cover tak sedalam itu. Kalau you all perasan, buku dalam chemical engineering yang kita guna tu, apa nama dia? Ni, buku Gavin Towler ni. Kan, Gavin Towler dengan Resinot ni. Yang kita guna ni, buku ni dia tak banyak pun cerita pasal element of design untuk bulk solids. Dia tak ajar you all cara kira. Dia cakap secara general saja. Secara umumnya apa yang perlu ada, apa yang perlu concerns. What concerns with bulk solids before design. But tara calculation dia tak ada. Tara calculation step by step macam yang saya tunjuk tu tak ada. So, to be honest, saya rasa saya mencabar diri saya juga sebab saya explore benda yang saya pun baru. Sebab even though saya dah been trained untuk as under route of chemical engineering, my background is biochemical. My apa kita panggil specialist saya dekat biochemical engineering.
tapi but been trained under chemical engineering. Alright. So from my experience as well, memang biasanya untuk undergraduate ni memang tak ada tara-tara yang diorang expose pasal bulk solids. But saya ambil inisiatif untuk cover lebih sebab saya perasan setiap kali plan design untuk proses engineering, untuk proses and food engineering, kita memang susah. Kita memang susah kalau nak kalau kita nak asingkan pasal pemprosesan pemprosesan serbuk, powder. Sebab food engineering kita memang banyak. Kalau you all pergi dekat dapur, you all boleh tengok banyak benda makanan kita berasaskan serbuk. Sebab tu saya rasa saya kena ajar dan saya pun kena expose myself. At least benda ni student have something how to start with. Tak ada main design, diorang design container, silo ke untuk bila dalam projek. Okay, sekarang kita go through slide. Kita tengok, saya share sekejap. Mana dia? Okay, kita tengok sekarang Okay, storage equipment ni kan, setakat ni kita baru cover untuk bulk solids So macam saya cakap tadi, you all kena tahu yang bulk solids ni benda yang popular, aplikasi yang sangat. So kalau kita tengok kat sini kan, kalau kita tengok kat sini slide yang ni so basically yang ni adalah introduction kita akan bagi tahu okay, storage equipment tu dia cover apa tapi sebelum kita cerita pasal storage equipment, kita kena tahu yang kita kena ada some idea on transportation. Kenapa saya ada highlightkan benda ni? Sebab biasa sangat bila student design kan, dia lupa take note pasal raw material tu nanti sampai macam mana. Sebab bila dia orang buat assumption untuk size tank, okay, biasanya student just simply assume size tank dia akan sekian-sekian. Dan some tu dia akan assume agak-agak dia boleh dapat raw material banyak mana. Okay, dia boleh dapat raw material banyak mana dari dari supplier, right? So benda ni supposedly lepas ni harap-harapnya tak jadi lagi macam ni lah bila you buat plan design project. So dan bila you all jadi engineer, okay? So kita kena tahu raw material kita tu akan datang dari mana, ikut mana? Dari jalan darat ke, dari laut ke, ataupun dari angin. Kena tahu tu. You all kena tahu yang dia dari laut, dia akan datang dari laut ke, dia akan dari kapal terbang. So kalau bila kita dah tahu transportation, raw material kita tu datang dari mana, kita akan tahu terus transportation dia jenis apa. Kita akan terus tahu size. Kita boleh dapat agak. Sebab you akan dapat maklumat tentang size of cargo, size of macam ship cargo untuk laut dengan cargo untuk udara. Maklumat ni boleh dapat dari logistik company daripada logistik company punya website. Boleh senang dapat. Okay. Dan satu lagi satu lagi lah saya bagi contoh senior yang sebelum ni, kawan-kawan you all, bila dia buat plan design project, satu apa nak cakap pasal raw material, you need to have knowledge on the availability of raw material daripada negara tu. Okay, maksud saya macam daripada local supply, is it available or not? Alright, sebab sometimes and then satu lagi kita kena tengok juga cuaca di negara tu. Tanaman tu memang tanaman tropikal ke? So contoh sesuai ke nak
nak kita katakan kita boleh dapat dari Malaysia. Tu satu lagi. So issue on transportation ni dia akan relate dengan size storage equipment. Okay. So yang inilah yang elemen yang penting. Saya harap lepas ni student bila buat report, dia punya report tu nampak report untuk plan design project tu kita nampak realistic on your consideration bila you select. Okay. Bila you select when you make not select, bila you make a decision, bila you buat keputusan ataupun bila you justify kenapa you pilih saiz tangki sekian-sekian, kenapa saya pilih saiz silo sekian-sekian, kena ada. Alright. So ada satu case yang mana student dia dia memerlukan soya as a raw material, okay. Dan dalam report dia, masa tu saya jadi examiner, dan guru kumpulan tu dia cakap dia nak tanam, dia akan tanam soya tu. Ada ladang soya dekat Malaysia. Ada ke? Ada tak ladang soya kat Malaysia? Kelas, cakaplah. Janganlah biar saya cakap seorang. Tak ada doktor. Mustahil. Dia cakap kat Kelantan. Betul ke orang Kelantan? Ada tak orang Kelantan kat sini? Ajar doktor. Ajar. Bilang doktor. So dia cakap dalam report dia tulis dia akan bina kilang dia di kawasan satu tanah lapang. Dia kata dia nak tanam soya. Dia nak tanam soya. So benda-benda macam tu lah. Kita tak boleh main pakai tangkap muat je. Macam tu tak boleh. Kita kena bila kita buat tu apa-apa andaian kita kenalah andaian yang kita ikut pada knowledge apa kata orang, general knowledge. Kita kena tahu. You need to dig that information. Alright, contohnya kalau you nak buat cherry jam. Nak buat cherry jam. Cherry. Kita memang tak ada pokok cherry kat Malaysia. Dan saya rasa memang kita boleh tanam buah cherry kan. Tanaman cherry kat Malaysia. So benda macam ni kena fikirlah. Okay, so maknanya you memang kena dapat some of raw material memang daripada luar negara. So dari situ akan datang elemen transportation. Alright, okay. So yang tu kita recap untuk nota pertama ni. Okay, saya tengok saya macam ni lah sebab saya tak nak cover banyak. Okay. Beza bila kita design equipment kilang untuk proses makanan. Saya secara amnya sebab saya been train untuk design kilang kimia. Okay, kilang kimia. So beza dia kalau kilang makanan ni kita kena tengok juga jangka hayat makanan. Jangka hayat makanan tu sendiri. So kita punya storage sebenarnya salah satu sebab kita perlukan storage adalah untuk melindungi jangka hayat makanan tu sendiri. So dekat situlah parameter lain, contohnya kena kontrol suhu ke humidity tu you kena ambil tahu. Okay, makanan tu macam mana. Okay, so dekat sini you all punya tajuk ada yang melibatkan palm oil fruit juice kan? Apa pomelo? Pomelo kan? Pomelo. Betul. Kalau pomelo tu macam you boleh refer yang doktor pomelo. Kan? Okay, so kalau macam pomelo tu, okay you boleh refer satu contoh daripada ni. Saya memang saja je ambil contoh-contoh macam ni supaya you boleh refer. Sebab pomelo tu dia under classification of citrus fruit. Betul tak? Betul. Alright. So kalau under citrus, you boleh refer this book, yang orange book ni. So the application dia hampir sama. So you kena ambil take note, okay size berapa sebab issue of storage untuk buah-buahan, kalau juice especially, you kena ada temperature control. Right. Temperature control. Jadi ada certain element lah yang you kena check. Then another group is on Cassava. Oligosaccharide. Oligosaccharide dari cassava.
Pasal Daripada raw material, ada yang pakai starch, ada yang pakai raw material juga. Raw material. Okay, kita dah 56. Okay, not bad. Banyak juga, ramai juga datang. Okay. So kalau cassava tu, kat sini saya tak ada tunjuk contoh lah cassava tu. Saya ingatkan ada palm oil. Tak ada kan? Tak ada. Saya lupa. Saya ingatkan ada satu tajuk palm oil sebab last time ada 3 tajuk. Saya dah lupa. 3 tajuk. Satu tu tajuk menggunakan raw material palm oil tapi they select only 2. Satu yang saya letak contoh satu palm oil. So tapi tak apa. Yang cassava tu pun boleh nanti you all boleh cari. Shouldn't be any problem. You boleh tengok dekat satu website yang saya ada share dekat sini. Mana dia ni. Website ni. Cuba tengok kat website ni nanti. Untuk tengok on macam mana orang transportation on ni. Sekejap This website. This website yang dia logistic company. I think from logistic company from Jerman I think. Sebab dia provide database untuk pekerja dia refer macam mana nak store barang-barang yang diorang transport. So basically bila dia store untuk apa yang kata? Bila dia store, Allah putus lagi ke? Okay. Alright. So yang ni dah, okay. Kita dah tengok tadi pasal yang pakai storage, pasal elemen tu. Okay. Satu lagi, kita tengok kat sini. Bila kita cerita pasal makanan ni, satu lagi yang lain daripada chemical engineering. Saya tak pasti dalam buku Tauler Sinod tu ada banyak ke tak cerita pasal pellet. Saya tak tengok pula betul-betul. Pasal pellet. Alright. So you kena take note juga nanti bila design kilang. Alright. Sebab sekarang semester ni you belajar pasal equipment kan. And then nanti next semester you akan buat layout. So untuk layout you kena ambil kira size pellet. Especially orang yang buat ubi kayu. Guru yang buat ubi kayu. So, kita tengok contoh kat sini. Okay. Dalam kilang makanan, kalau kita tengok kat sini, alright, kita memang akan ada, okay. Kalau kita tengok kat sini, kita akan ada pallet, box pallet, bag. Yang mana kita classifykan, kalau macam bag, macam bag ni dia bukan pallet lah. Bukan pallet, bukan equipment lah. Macam bag, sorry. Macam bag ni kita tak kira macam equipment lah. And then ada some tu kita guna bin. Yang ni, if I'm not mistaken, namanya Eurobin. Some dia guna istilah Eurobin. Eurobin. Untuk ni. Untuk ni, Eurobin. Okay. So Eurobin ni biasa orang guna untuk work in progress. Alright. So, kena ambil tahu size standard pallet ni sebab you must know that biasanya ada orang tolong conteng untuk saya, bagus. Ni Eurobin. Okay. Ada assistant saya. Okay, mana dia? Okay. So, kita kena tahu bila kita stack. Okay, alright. And then satu lagi, bila you nak kira pasal layout, okay, bila kita dah consider equipment tu semua, kita kena tahu transportation dalam kilang. Okay, kita kena tahu transportation dalam kilang tu sendiri. Okay, transportation dalam kilang tu sendiri. So, biasanya kalau pallet, kita akan ada forklift. Kita akan ada forklift ataupun kita ada tow tractor ataupun kita ada pallet truck. Paling cikai pun pallet truck lah. Kalau industri tu kecil ada pallet truck. So when we consider these things, transportation yang ada kat kilang ni, dan kita kena take note on the size. Okay. Size of laluan. Tu satu lagi lah dia akan effect. Dia akan effect layout nanti macam mana. Alright. So your transportation dekat dalam kilang bukan saja yang macam ni je, bukan forklift ni yang kita nampak transportation is vehicle transportation. Okay, kita juga akan ada kita juga akan ada
macam piping. Piping is another transportation. Alright? Transportation inside factory. Okay, piping and then apa lagi ya? Conveyor. Conveyor pun transportation. Alright? Dalam food industry. Okay, dalam mana-mana industri lah yang bersesuaian Alright, kita dah recap ni. Okay. So I think untuk lecture ni well understood I think. Semua orang ni tinggal lagi mungkin ada yang terlepas pandang. Mungkin sebelum terlepas pandang, mungkin before this you didn't realize that storage ni sebenarnya salah satu elemen penting yang biasanya student-student sebelum ni bila masih dia design dia overlook. Dia overlook. Alright, kenapa kena penting titik berat. So nanti bolehlah bila nak decide equipment untuk design tu, you can consider as well storage equipment yang mana bersesuaian lah. Yang ada yang buat oligosaccharide tu dia ada powder product kan? Ada. Alright. So yang oligosaccharide tu your member dah boleh consider untuk buat design bulk solid storage sebab dah belajar. Last time student adalah buat design tapi calculation tak betul. Dia ikut calculation liquid. Tak sama. Alright. Okay. So saya nak terangkan ni in case kalau you terlepas pandang ada satu sini. Tahu tak apa risk of pilferage ni? Curi. Curi. Okay. Risk of pilferage ni kan. Right. So some food industry kita ada kadang-kadang raw material tu mahal. Tapi jaranglah benda ni berlaku. So ada yang macam raw material yang mahal, contohnya dalam pharmaceutical kan. Terutamanya kalau benda tu boleh jadi dadah kan. So benda-benda ni kadang-kadang ada masanya pekerja suruh duk bawa keluar. Pekerja ataupun tak tahulah macam mana kerja boleh jadi bocor ke. Bocor pula. Ada orang pecah masuk ke kan. Itu pun satu benda lah, satu isu. So antara high value product macam mungkin juga vitamin ke itu antara benda-benda lah yang biasanya kita kena jagalah. Can't remember lah apa lagi yang ni. Macam sarang burung, orang buat bisnes sarang burung. Sarang burung kan harga mahal ratus-ratus kan. Yang tu pun boleh jadi kita panggil orang seluduk, pekerja seluduk bawa keluar. So benda-benda ni pun reason kenapa biasanya ada certain kilang dia tak nak simpan barang-barang raw material ataupun finish product lama-lama dekat kilang. Kita tak nak. Alright. Okay. Apa lagi yang mahal? Madu. Madu lebah yang genuine punya yang sometimes sangat mahal tu. Itu pun mungkin juga ada yang ni. Alright, kita dah ni. Okay, saya nak tanya. Untuk slide ni ada siapa nak tanya apa-apa? Tak ada? Okay. Alright. Kiraan ni pun okay. Sangat simple kiraan ni. Alright. So 20% ni you must understand 20% ni extra. Kenapa extra? If let's say tiba-tiba supply untuk raw material you untuk next tu delay. Mungkin kadang-kadang benda tu common. Sometimes dia delay several days. Sometimes kalau paling teruk dia delay several weeks. Pernah berlaku. Especially yang daripada luar negara sebab tak lepas dekat bahagian custom. So sebab tu ada margin extra. Mesti ada margin extra sebab you kena consider if let's say you punya raw material delay, sebab kita tak nak ada delay sebab nanti production you stop. Okay, so sekarang saya pergi ke slide seterusnya. Storage equipment for bulk solids. Okay, kita masuk ke for bulk solids ni. Okay, untuk storage equipment for bulk solid, benda yang saya nak highlight, saya takut you all terlepas pandang. I'm very sorry ya kelas kalau mungkin you prefer saya cakap totally English, but for this slide untuk yang online synchronized lecture ni,
saya prefer cakap bahasa Melayu. Sebab in case Boleh. masa lecture yang recorded tu takut ada yang terlepas terlepas maksud apa yang saya nak sampaikan. Alright. Sebab yang untuk YouTube tu saya buat full English version if let's say in the future ada student international so senang boleh recycle the material. And then kalau ada pelajar daripada negara luar nak guna slide saya pun nak guna video saya untuk pengajaran pun why not saya dapat ni lah dapatlah amal jariah. Okey, amal jariah untuk pelajar Cina yang tak faham amal jariah tu macam sedekah lah, sharing knowledge. Okey. Dapat duit lagi. Dapat duit? Duit tak dapat lah, saya tak seglamour Aisyah. Tak larat lah nak kejar peminat ataupun nak jadi Didi Chronicle pun tak sanggup. Okay. Mana Right. Okay, kat sini. Okay. Kena take note bila nanti if let's say sebab saya tak tahu, mungkin rezeki you all nanti mungkin some of you jadi engineer. I don't know. Right? Tapi cuma satulah, bila you baca pasal bak solids punya design ni memang agak pening kepala sebab term dia berbeza-beza. Kalau equation tu saya refer banyak artikel, diorang guna term pun berbeza-beza sampaikan saya kena letak paper-paper artikel yang saya refer tu sebelah-sebelah. So contohnya macam ni. Okay, some paper dia panggil whole unit of this, dia panggil bin. Dia panggil bin. Alright. Some paper dia panggil hopper sampai kita confuse. Alright. So basically you kena faham yang ni lah. I think this is the one that I paling suka sekali lah. Paper daripada Eric Manet ni. Rasa ni yang standard. So kalau you refer dia kata dia design apa, you baca betul-betul apa yang dia maksudkan. Does it mean hopper or bin? Alright. Because sometimes they call whole unit this, dia panggil hopper. Tapi actually hopper is actually around this area. Ada dekat sekitar sini je, tempat yang tirus ni. Ini kita panggil hopper. Yang tempat silinder dekat sini ni, kita panggil dia silo. Silo pula, bin. Kita panggil the bin. The whole unit ni yang lengkap ni barulah kita panggil silo. Yang tu yang kena take note. Okay. Alright. So sesiapa yang design ni, okay, issue the calculation dia. Part yang straightforward, I think untuk nak design silinder ni. Nak kira berapa tinggi you perlukan, sangat straightforward. Alright. Tetapi yang sangat complicated adalah part yang ni. Yang turus corong ni. Bahagian corong yang sebenarnya complicated. So yang saya ajar step-step calculation tu sebenarnya fokus dekat sini je kat bawah ni. Dia fokus kat sini je. Alright. Okay. Apa yang saya ajar tu itu lepas untuk sini saja. Tapi dia ada next thing juga yang saya tak cover, iaitu support dia punya equipment dia yang lain, yang mana feeder ni. Okay, feeder ni pun ada calculation dia sebenarnya. Alright. Calculation, tapi saya tak cover sebab I think I focus too much on bak solids. I kena cover lain juga. Nak kena cover, kita belum masuk liquid, insyaAllah minggu depan. Liquid, untuk liquid tank, liquid storage, kita tak cover lagi. Alright. Tapi untuk silo basically kita dah cover, bila kita cerita pasal bak solids, kita dah cover storage untuk powder, kita dah cover storage untuk beras, katakan. Beras, apa lagi, bijirin, macam cornflakes, you dah cover. Apa lagi, yang benda yang discrete, the discrete solids, yang dia maksud saya, bila saya sebut discrete solids tu dia cebisan-cebisan solid yang dah hancur. Apa lagi makanan yang cebisan solid dah hancur selain daripada cereal? Pulut, beras pulut, sago, termasuklah ada kategori tu, sago. So dah cover lah untuk tu. Okay, bila feeder ni dia ada calculation yang you kena explore. So you nak kena decide feeder apa yang sesuai pun dia ada calculation dia. Alright, ni yang dekat atas ni.
Okay, dekat atas ni untuk feed in the powder into the silo. Some people call it feeder also. Some people call it feeder. Bottom dipanggil discharger. Okay, discharger. So yang dekat atas ni some industri dia guna conveyor. Some depend on the size. Alright. Okay. Kepada yang design kilang untuk apa nama dia? Aglosaccharide kan, guna ubi kan. Lego. Sebab Lego Saccharide AMOs. Tak apa benda lah tu lah kan, susah nak menyebutnya. So yang siapa yang design yang tu, okay, untuk design yang tu ubi, menggunakan ubi atau cassava. So yang tu biasanya cassava tu masuk ke plant, kita guna conveyor. Kalau you dapat raw material tu dalam bentuk cassava sebiji-sebiji tu. Yang tu you boleh tengok dalam YouTube banyak macam mana dia proses cassava. Alright. So nanti dia akan potong-potong, hancur-hancurkan semua, tapi buah-buah tu dari truck, biji-biji ubi tu dari truck dia akan masuk ke dalam kilang menggunakan conveyor. Alright. Okay, untuk powder yang halus, okay, mungkin you all beli ubi yang dah diproses, serbuk ubi katakan, ataupun starch. Okay, starch powder. So you tak boleh guna conveyor because it's open. Nanti akan ada hazard, masalah lain pula. Nanti ramai pula pekerja yang ada masalah asma. Okay, so kalau yang macam berhabuk tu kita kena enclose. So kalau buat conveyor tak sesuai, kita mungkin kena pakai piping yang guna pneumatic piping untuk transport the powder into the silo. Alright. So basically untuk yang ni, lecture ni kita cerita pasal teknologi dalam bulk solid storage. Kita cerita dalam bulk solid storage. Okay, kita tengok feeders, apa type feeders yang ada. Alright. Okay. Elemen, kalau kita tengok rajah ni, saya ada rajah lain tapi saya tak tunjuk. Tapi benda ni you boleh cari dekat internet. You boleh masuk dalam website orang yang design bulk solid kan. Okay, kalau you tengok kat sini ni, issue of bulk solid handling ni, gambar ni. Alright. Inilah yang akan berlaku. Kalau you design tak betul, you punya silo, dia akan stuck, dan biasanya dalam industri ni apa yang dia buat, dia pergi ketuknya silo tu. So sometimes silo tu sampai rosak, dia dented, dia kemek-kemek. Dia jadi sampai kemek, dia dented. Alright. So kita dah tengok sini, kita dah recap ni. Okay, perbezaan solid dan silo. Okay, issues. Okay, ni issues problem. Alright. Okay, and then this one, ada masuk calculation. Okay, Jenike method. Okay, Jenike method. Kelas, dari artikel yang saya share ni dan yang dari artikel ni, yang saya refer ni, dari artikel ni, dan apa nak cakap tadi, dia punya step, okay, step untuk design properly, but I don't think it will help so much in your calculation. Alright, sebab dia bagi guide apa patut buat, first what, then next what. Alright, okay, but dia tak expose so much on the calculation ataupun daripada dekat sini tak ada. Tapi step yang kita expose kat sini, yang kita tunjuk kat sini, step-step ni bagus untuk you guna, you refer masa you design. Alright, supaya teratur kerja design you, dan you akan tahu because the alamak siapa ni, so supaya nanti sebab dia ada rentetan dia step by step tu. Before you calculate further, you must, let's say step 5 ni kan, before you do step 5 you must know step 4 first, something like that. So baguslah you ada proper guidance, alright, untuk design.
Tapi in term of calculation dia tak expose. Dia hanya tunjuk, dia hanya bagi prosedur saja dekat slide yang ini. Okay. Alright. Okay, kita tengok kat sini. Sekejap. Alright. Okay, kelas. Untuk yang ni, okay, ini adalah elemen-elemen yang penting yang you kena yang kena ambil kira, dan you must know apa yang you perlukan ni, functional components ni, apa yang you perlukan pada you punya silo. Okay, pada you punya silo. Dan semua ni ada peranan masing-masing. Alright. I don't want to go detail into this sebab saya dah ada cerita dalam recorded lecture. Tapi inilah saya nak bagi contoh. So bila you design silo, janganlah design sangat simple. You kena ambil kira. Saya tak pernah lagi tengok student design buat lukisan drawing ada tangga. Itu satu contoh saya bagi tahu. Tank ada tangga. Tak ada. Memang tak pernah. Tank ada rail. Tak pernah. Saya tak pernah tengok student design tank sedetail itu. Saya tak tahu macam mana dia nak maintain dia punya tank. Ada separuh tu tank dia sampai 5 meter tinggi tapi tak ada tangga. Mungkin pekerja dia kena masuk daripada men's hole kat bawah, lepas tu panjat ke naik ke atas. Tak tahulah kan. So benda-benda macam tu kena make sense. Kena make sense. Alright. Okay. So kita tengok kat sini apa lagi. Alright. Okay, kita go ada apa-apa soalan tak dari sini kelas? Tak ada. Tak ada. Iqbal okay, faham semua? Faham. Diana okay? Boleh faham semua? Diana? Doktor. Diana Okay. Nabila. Diana seorang je kan nama, tak ada nama sama kan? Ada. Ong Kaiki okay? Okay. Okay semua.